dan pada hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, air dan larutan, khususnya pembersihan dan pembekalan air. Air adalah asas kepada kehidupan. Namun, pernahkah Anda terfikir dari mana datangnya air yang kita gunakan setiap hari? Secara semula jadi, air boleh diperoleh daripada pelbagai sumber seperti tasik, mata air, laut, hujan, sungai, dan perigi. Namun begitu, untuk memastikan air ini selamat untuk digunakan, ia perlu melalui proses pembersihan yang rumit sebelum sampai ke rumah kita. Pembersihan air adalah langkah penting untuk memastikan air bebas daripada pencemaran dan selamat untuk kegunaan harian. Selain itu, proses pembersihan juga menjadikan air itu sesuai untuk memasak, minum, mencuci, dan keperluan domestik lain. Setelah melalui proses pembersihan, air akan dipindahkan ke loji pembekalan untuk diagihkan ke rumah, sekolah, dan tempat kerja. Sistem pembekalan air ini memastikan air bersih sentiasa tersedia dan memenuhi keperluan harian masyarakat. Dengan teknologi modern dan kepakaran manusia, proses pembersihan air terus dipertingkatkan untuk menghadapi cabaran penduduk yang semakin bertambah. Namun begitu, kita semua harus memainkan peranan dalam menjaga kebersihan sumber air agar ia tidak tercemar dan sentiasa mencukupi untuk generasi akan datang. Namun, pendidikan sahaja tidak mencukupi. Walaupun proses ini dapat membunuh mikroorganisme seperti bakteria, virus, dan protozoa, ia tidak dapat menyingkirkan bahan kimia terlarut seperti logam berat dan klorin. Selain itu, air yang hanya melalui proses pendidikan masih boleh mempunyai rasa, bau, dan warna yang tidak menyenangkan. Oleh itu, kaedah tambahan seperti penapisan dan penyahjangkitan dengan klorin sering digunakan untuk melengkapkan proses rawatan air, memastikan ia benar-benar bersih dan selamat untuk kegunaan harian. Antara proses tambahan yang penting dalam pembersihan air ialah penurasan, penyulingan, dan pengklorinan. Penurasan berfungsi untuk menyingkirkan zarah halus dalam air, manakala penyulingan membantu menyingkirkan zarah terampai, bahan terlarut, dan membunuh mikroorganisme. Pengklorinan pula digunakan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya, tetapi ia tidak dapat menghilangkan bau, rasa, dan warna dalam air. Setelah air melalui proses ini, ia akan menjalani beberapa langkah dalam sistem pembekalan air seperti berikut. Penapisan. Air disaring melalui lapisan pasir, batu, atau karbon untuk menyingkirkan zarah halus dan kotoran besar. Pengoksidaan, bahan pencemar seperti logam berat, dioksidakan untuk memudahkan proses penyingkiran. Penggumpalan, bahan kimia seperti tawas ditambah untuk menggumpalkan zarah tercemar agar lebih mudah dipisahkan. Pengenapan, gumpalan yang terbentuk mendap ke dasar, memisahkan bahan terampai daripada air. Penurasan, air yang telah melalui pengenapan ditapis lagi untuk menghilangkan zarah yang masih tertinggal. Pengklorinan dan pemfluoridan, air disinfeksi dengan klorin untuk membunuh mikroorganisme dan fluorin ditambah untuk mencegah kerusakan gigi. Namun, proses pembersihan air boleh terjejas jika terdapat bahan-bahan pencemar dalam air seperti bahan buangan industri, sisa dari kilang atau pabrik yang mengandungi bahan kimia berbahaya, tumpahan minyak. Minyak yang tertumpah ke dalam air boleh merosakkan ekosistem akuatik. Bahan kimia dalam pertanian, pestisida dan baja kimia boleh mencemarkan sumber air. Bahan radioaktif, pembuangan bahan radioaktif yang tidak dikawal memberi kesan buruk kepada kesehatan manusia. Bahan buangan domestik, sisa makanan, minyak masak, dan bahan buangan dari rumah tangga boleh mencemarkan air. Bagi mengatasi pencemaran air, beberapa langkah boleh diambil, antaranya tumpahan minyak, mempertingkatkan rondaan laut dan pembersihan pantai dengan cepat. Bahan kimia pertanian, menggunakan racun perosak dan baja kimia yang terbiodegradasi. Bahan buangan domestik, mendidik masyarakat tentang pembuangan sampah yang betul dan membangunkan sistem pembentungan yang berkesan. Bahan buangan industri, menguatkuasakan undang-undang yang mewajibkan bahan buangan industri dirawat sebelum dibuang ke dalam sungai. Bahan radioaktif, mengurus sisa pembuangan bahan radioaktif dengan baik dan mengawal penggunaan reaktor nuklir. Proses-proses ini penting untuk memastikan air yang kita gunakan sentiasa bersih, selamat, dan bebas daripada pencemaran. Dengan kerjasama semua pihak, kita boleh menjaga
dan memastikan sumber air semula jadi kita kekal terpelihara untuk generasi yang akan datang. Sekian, semoga ia memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih.